like a boom 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 boom. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Berjumpa lagi dalam channel YouTube Idaman Wila Nursery. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sehat dan diberkati hidup kita, dan kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama menghirup udara yang segar yang dikurniakan oleh Allah. Okey, hari ini saya nak tunjukkan atau berkongsi lagi dengan tuan-tuan cara membuat booster tanaman. Booster ni adalah sebagai macam fertilizer jugalah, tapi dia berciri organik ataupun kita panggil EM, effective mold ataupun bakteria baik untuk membantu perkembangan ataupun pertumbuhan tanaman kita. Sebenarnya untuk membuat mold ni mikroorganisme lokal ni ataupun membuat material baik ni, kita perlukan bahan-bahan alami saja. Iaitu hari ini saya nak berkongsi kita akan gunakan bahan-bahan dapur. Dan sebelum tu saya nak tunjukkan apakah keperluan atau bahan-bahan yang perlu kita sediakan untuk membuat efektif makro ataupun bakteria ni. Okey, saya cakap tadi kita gunakan bahan-bahan dapur. Okey, di sini saya gunakan ni sayuran seperti yang ni bayam Brazil kemudian yang ini kangkung, yang ini rebung. Rebung ni sebenarnya banyak dia punya kelebihan dalam segi pembinaan mikro baik sebagai hormon dan juga roti. Ni roti ni pun roti yang dah tak habis ni, kita nak buang ni, tapi kita boleh jadikan dia sebagai baja juga. Jadi kita jangan buang, kita boleh buat. Kalau roti ni saja pun boleh, kita gunakan roti ni saja sebagai mold pun boleh Dan apatah lagi kalau kita campurkan dengan berbagai-bagai benda lagi. Dan selepas itu bawang besar dan juga telur dengan kulit-kulit je. Saya masukkan kulit-kulit sekali. Kulit telur Dan yang penting di sini ialah molasses ataupun pati gula merah. Kalau tak ada molasses ni, kita boleh gunakan gula merah ataupun gula perang sebagai molasses katalah. Molasses ni sebenarnya ejen untuk memberi sumber energi bagi bakteria yang kita nak buat. Dan dia juga sebagai ejen pereput lah. Begitu juga dengan roti ni tadi, dia sebagai ejen pereput juga pada kita punya mold tu. Okey, air 1 liter. Air ni air mineral lah ataupun air hujan. Yang kita taruh air klorin. Air klorin tu dia akan mungkin akan merosakkan bakteria tersebut. Kalau nak air pipe ataupun air pipe tu, kita kena biarkan semalaman, lepas tu baru kita gunakan. Okey, cara mudah saja. Okey, kita semua potong benda-benda yang kita ada ni kecil-kecil lah. Contoh yang ni, potong rebung ni, potong ikut suka lah. Sama ada kita nak potong panjang ke nak potong, tapi bagusnya kita potong bulat-bulat lah. Kita potong nipis lagi bagus Ini sebagai penapaian lah, kita gunakan dia sebagai penapaian nanti, dan dia akan mengeluarkan cecair-cecair apabila telah dicampurkan dengan bahan-bahan lain untuk proses pemeraman. Okey, ini rebung kemudian ini sayur pun sama juga, kita potong halus. Kemudian bawang ni pun dengan kulit-kulit pun boleh kita masukkan sekali, jangan buang-buang. Dan roti pun kita potong-potongkan lah. Kemudian kulit telur ni kita tahu dia banyak dengan K, jadi kita hancurkan kulit telur ni.
Okey, ini bahan-bahan ni kita perlu masukkan di dalam bekas. Saya lupa cakap tadi, sediakan bekas. Ini kecil ya. Kalau tuan-tuan nak buat besar gunakan tonram pun tak apa. Contoh macam ni. Kalau nak guna macam ni. Ni ni besar kan. Ni besar. Ni drum macam ni. Tapi untuk demo ni saya gunakan bagi tuan-tuan tengok, gunakan yang bekas macam ni. Bekas kuih ya. Okey, apa yang kita perlu kita buat, kita masukkan semua bahan tadi. Dan jangan lupa telur ni, satu biji ni kita pecahkan masuk dalam bekas ni dengan kulit-kulit sekali. Kita masukkan telur. Telur ni kita tahu ya, dia banyak vitamin ya. Kalau kita makan telur pun ada protein, ada kalsium dan sebagainya lah, vitamin-vitamin yang lain Okey, last sekali boleh sebelum tu kita boleh masukkan molasses tadi ataupun gula merah. Kalau tak ada molasses ni, masukkan gula merah di dalam bekas ni ya. Masukkan cover. Jadi saya kat sini gunakan molasses, saya gunakan dalam lebih kurang 200 ml. Jadi saya curahkan je. Macam tu. Ni molasses yang gula merah. Kemudian kita masukkan, last sekali kita masukkan air. Okey, ini ialah mold yang telah siap disediakan tadi kita buat, iaitu semua campuran, contohnya bawang, kulit telur, sayur, rebung, molasses dan juga air. Jadi kita masukkan dalam bekas ni dia akan buat proses penapaian. Dan apa saya cakap tadi tu, untuk mengelakkan bekas ni kembang ataupun bila gas banyak, sebab apa kita terpaksa tutup jadi kita buat lubang dan kita masukkan tube, transfer kepada botol sebelah yang mengandungi air. Jadi gas kat sini akan transfer ke botol sini. Jadi dia tidak akan kembangkan botol ni kalau terdapat banyak gas. Di samping tu pergerakan udara dalam botol ni lebih baik Jadi bakteria tu nak membiak bakteria tu mudah sikit. Okey, itu saja. Itu ni kaedah yang saya gunakan NYC lah Kalau tak ada ni pun boleh juga, kita just peram di tempat yang gelap. Kita masukkan di mana-mana tempat yang gelap. Tempohnya selama 2 minggu. 2 minggu tu maksudnya apabila tuan-tuan tengok apa yang ada dalam ni sudah pun mereput dan dia akan mengeluarkan kalau kita tengok jadi dia ada putih-putih. Putih-putih tu bagus sebenarnya. Itulah bakteria baik yang telah terbina. Jadi yang jangan buangan tu kita gunakan sebagai liquid dia ni ataupun cair tu, kita tapis dan kita masukkan bekas yang lain. Dan apabila kita nak guna, contohnya macam ni. Ni dah siap dia dah ditapis, transfer ke botol yang lain. Kemudian kita nak guna seperti saya tunjuk tadi tu, 10 ml bersamaan dengan 1 liter air. Okey, hari ini saya nak tunjukkan juga kaedah penggunaan dia apabila kita dah campurkan mold tadi. 2 sudu dalam 1 liter air. Kemudian kita semburkan pada pokok yang kita nak buat. Yang ini saya gunakan pokok orchid yang dah lama ni, dah meranting. Dulu saya dah gunakan lebih kurang dalam 2 minggu. Ada tumbuh, nampak ni, tumbuh akar-akar baru dan juga bunga pun naik sekali. Ni dia dah ada kuduk. Ni sebenarnya orchid dah lama dah bertahun-tahun ni. Dah bertahun-tahun. Habis dah daun bawah ni dan tinggal daun atas saja. Ini pun sama. Tengok, dia akan tumbuh akar-akar baru apabila kita sembur dengan mold tadi. Ni sama jugalah. Ni pun dah lama ni. Dan mold ni boleh juga kita semburkan mana-mana pokok especially pokok-pokok yang kita tengok tak berapa baik jadi kita semburkan pokok-pokok ni, okey ni.
Semua dia ni akan membantu perkembangan pokok tersebut. Ini pun boleh juga. Pokok-pokok yang macam ni, pokok-pokok eggplant ni dan pokok-pokok bunga boleh juga. Ini sama juga, bunga ke daun ke, sangat sesuai dan kita boleh sembur dalam tanah dia supaya bakteria tu akan bekerja. Ini semua kita sembuhkan bagi membantu bakteria baik ini menjalankan kerja dia pada pokok-pokok. Itu saja saya nak kongsi dengan tuan-tuan cara membuat bakteria baik untuk tujuan baja. Jadi saya harap tuan-tuan dapatlah memanfaatkan ilmu ni. Mana yang rajin, yang tak ada kerja, mungkin hari Minggu ke, buat aktiviti bersama anak-anak, ajar dia orang macam mana nak membuat baja sembuh melalui apa yang kita gunakan di dapur untuk membentuk bakteria baik untuk digunakan sebagai baja pada tanam-tanaman. Okey, itu saja. Jangan lupa like, subscribe dan share video-video ini. Jumpa lagi di lain ketika dan di lain masa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.